akan tengok ini apa ni? Untuk bar problem kita ada 2 section juga, satu derivation part, satu lagi problem solving dengan numbers lah. Okey, so kalau cuba kita tengok ni contoh lah, contoh. Consider the linear shape function for two nodes, 1D linear element as shown. So given shape function N1 dengan N2, natural coordinates, then dia cakap kat situ sekiranya field displacement diberi sebagai U equal U sama dengan N1 Q1 campur N2 Q2, show determine the normal strain. Okay, macam mana nak dapatkan normal strain. So yang ni pun dia lebih kurang bekerja dengan variable lah dekat sini. Then you have to show the normal strain for this kind of elements and show the result obtained in a metric format. So yang ni pun kita ada tanyalah dulu. Cuma okay. So yang ni ini pun very straightforward. Straightforward. Okey, cuma dia punya soalan kat sini, kita dah cuba beralih sikit kepada guided punya soalan. Okey, inilah contoh yang guided punya soalan ni. Okey, so kita ada problem, then first sekali adalah show and list all the related bonding condition that exist in the system. So kamu labelkanlah, lukis and then okay label ni. Okay, ni point ada kan. So what is the bonding condition? Let's say kamu pakai Q1, Q2 dengan Q3. So list all related bonding condition. So list lah apa ni bonding condition. Okay, Q1 sama dengan Q3 equal to 0, which is due to the fixed bonding condition kan. So tu boleh tulis. So fixed BC. Gitu pun dah okey dah, fixed bonding conditions. Dia suruh show, okay, lukiskan and then list. Okay, just tuliskan Q1 equal to Q3 equal to 0. Nak tulis kat sini pun boleh. Tapi better tulis jugalah kat sini supaya kita apa ni? Kita comply dengan ni list ni. Kalau show kita just show kan. And all the related bonding condition that exist. Okay, macam gini pun dah cukup dah. So ini markah dia tak banyak ni. Determine the reduced structural stiffness for each element. So yang ni dia dah minta yang dah reduce. Okay, so kamu just prepare yang dah reduce straight away. Determine the displacement. So yang ni kadang-kadang di antara 2 dengan 3 ni kita minta dekat sini sediakan system of linear equation in the form of KQ equal to F. Baru kita minta kamu selesaikan untuk displacement pada nodes number 2. And then ada reaction, so just expandkan apa tu the row untuk the whole full apa ni equation just untuk node nombor 1 dengan node nombor 3 je, tak perlu prepare semua sekali. Tapi kalau kamu rasa kamu banyak masa nak prepare semua sekali, so boleh prepare. Yang ni pun tak ada masalah. And then calculate the stress and strain. Okay, which is very straightforward kan soalan dia kan. Cuma again itulah kita tak semestinya bekerja dengan numbers. Mungkin kita apa ni hanya diberi variable saja. Instead of 10 mungkin kita diberikan P kilonewton. Okay, area mungkin A1, A2. Okay, and then yang modulus mungkin hanya diberi sebagai E sahaja kan. Then you have to think lah how to deal with this.
Yang ni pun mungkin kita bagi apa ni, dalam bentuk variable lah juga kat sini. L1, L2 kan, macam gitu. So you have to try to tune a bit your apa ni, your way of you thinking on solving this finite elements lah. Kita kena kena bersedia lah. Okay, kadang-kadang okay, kalau ada number, okay, proceed dengan number. Okay, boleh guna calculator bila perlu. Okay, and then in some cases mungkin kita hanya perlu bekerja dengan variable. So ini contoh soalan yang guided. Macam tadi tu kita straightforward, just nak dapatkan the final results dia. Okay, untuk yang ni which is untuk the plane trusses. So kita ada the part derivation juga dulu, tapi kita dah tak buat sekarang. Assuming all the equation will be provided. Dulu kita minta kamu derive. Bila kamu derive, daripada apa yang kamu derive tu kamu pakai dalam kamu punya ni A ni part A kan. So apa yang kamu derive kat sini kamu akan gunakan dia dalam part B. So equation untuk K trusses tak diberikan. So maksud dia kat sini, kalau kamu buat salah kat sini, kamu boleh imagine kamu punya part B tu akan totally wrong lah. Akan totally wrong. Tapi as I mentioned earlier, we don't do that. We no more supply the questions in that way lah. Tapi saya suka cara tu tau. That's the way you have to work. Kadang-kadang kalau equation problem tu dah well known, kamu dah ada dia punya mathematical equation dia kan. So kamu just plug in the numbers. But not all problems ada apa ni mathematical solution dia. Sometimes you have to develop it. You have to develop it. So kalau kamu develop salah, jawapan akhir kamu salah lah. Biasanya kalau dalam kelas saya, biasa saya buat macam gitulah untuk subjek lain. Subjek yang saya seorang yang ajar kan. Mostly macam subjek aerodynamics, untuk undergraduate pun ada. Untuk advanced aerodynamic dengan computational dynamic, aerodynamic, biasanya kita buat macam gitu. Derive dan pakai. Kalau derive salah, apply dalam problem yang berikutnya salah, dan totally salah lah jadi. Tapi kamu tak perlu risaulah, yang tu tak ada this time. Cuma again, faham macam mana nak pakai equation kita supply, and then understand the problems. Sebagai contoh, untuk problem yang ni, dia punya structure je is very complicated juga ni. Ni kita ada 4 structure. You can imagine you have 4 structures, 4 elements. Okay, tapi dalam this case, okay, kita tak ada student tau. Kita supply element connectivity, then kita supply juga semua nilai K. So in this case, what you have to do, you have to understand the element connectivity ni. So 1, 3, 1 ke 3, elemen nombor 2, 2 ke 3, kan? Bila kamu faham elemen connectivity, then it will be easy for you untuk tulis dia punya address dia dekat atas ni kan, dengan dekat tepi, atas tepi, supaya kamu boleh combine dia kepada K global. So kat sini kita ada berapa? Kamu akan ada lebih kurang apa ni? Sini macam kalau kamu buat full ni, kamu ada macam 10 kali 10 ni saya rasa ni. Dia punya size of kamu punya K matrix. Betul ke? Kat sini ada 2. Dekat sini ada 2.
2, 4, 6, 8, 10. So kamu ada 10 kali 10. Kamu nak tulis ke 10 kali 10? Kalau kamu nak tulis 10 kali 10, saya rasa dah berapa minit dah habis kat sini kan. So kita supply and then okay, ini pun kita dah ada element of the guided question. Okay, first kali kita minta determine how many degrees of freedoms of the structure without considering the boundary condition. So maksud dia kat sini, kamu listkan je lah semua ni. Kan, satu nodes ada 2 degree of freedom. So 2 darab 5, so kamu ada 10 lah kat sini. And then 10 DOF. Okay, dah cukup. And then determine how many degree of freedom after considering boundary condition. So bila dah apply boundary condition, then ini adalah fix. So displacement 0, 0, 0, 0, yang tinggal hanya yang ni dengan yang ni je. So 2 degrees of freedom, which is dekat sini kamu ada U3 dengan V3. Dah cukup. Yang ni kalau kamu nak expand lagi, better tulis U1V, sorry, U1 sama dengan V1 sama dengan U2 sama dengan V2 sama dengan yang 4 sama dengan yang 5 ni, all of them equal to 0 kan. So you have to list something like this. And then write the reduced system of linear equation. So yang ni kita dah ada. K untuk setiap elemen, kamu assemblekan dia. Tapi sebelum kamu assemble tu, dekat sini dah boleh eliminate lah. Okay, 1, 2, kita ada U1, V1, kita ada U4, sorry, 5, 3 kan, 3, V3. Tapi yang ni kita eliminate due to the fixed boundary condition dekat sini. So 0, 0 dekat situ. U3 V3 which is dekat sini kan. U3 V3 dia sentiasa ada ini yang kita nak cari. Okay, K2 pun sama. Kita akan eliminate sini 2, 3, 3. So kita eliminate yang 2 because due to the pin fixed support ni. Then untuk elemen number 3 kita ada 4 dengan 3. So connectivity dia daripada 4 ke 3. So 4, 4, 3, 3. So eliminate yang 4. So yang ni dia tinggal. Then yang keempat adalah daripada 5, 3. So ini actually saya ni buat soalan ni dulu ni. Purposely memang kita buat macam gini. And then 5, 5, 3, 3. So eliminate yang kita tak nak pakai. Tapi numbers untuk yang lain-lain ni kita still ada kan, untuk kita dapatkan reaction jika perlu. So just combine apa yang aktif dalam kg. So instead of kamu ada 10 darab 10, bila kita dah eliminate ni, dia dah reduce kepada 2/2 saja. Which is 2/2 adalah U3 dengan V3 lah. So much more smaller. So kamu ada U3, V3, dan dia punya force lah. Force kamu ada 2 kN dengan 4 kN. So yang ni kamu kena ni lah, kena assemblekan dia dulu. So ini je kamu punya system of linear equation. Cuma dalam this semester dan this session, actually student dia boleh apply calculate dalam calculator untuk dapatkan U3 dengan V3. Tapi dalam kamu punya case, kita ada extension dekat sini, solve the unknown degree of freedom using Gaussian elimination methods lah. So you have to apply the Gaussian elimination ni and show it in detail. And then barulah solve the normal stress.
So actually kalau kita tengok dokumen yang sebelum ni, kita tengok dokumen dalam lecture note dengan kita tengok dokumen yang ada dekat skrin sekarang ni, dia punya structure dia lebih kurang sama je, kan, lebih kurang sama je. Cuma you have to strategize lah macam mana nak solvekan kamu punya problem tu in a more quicker way. What happened? Apa yang berlaku? Oh, doktor. Semua okey ke? Okey. So itu saya sambung sikit lagi. Kita pun dah pukul 9 lebih. So kalau tengok dia punya structure dia lebih kurang sama dan saya recommend kamu cuba dapatkan example. Boleh repeat dalam yang kamu punya apa lecture slide tu pun boleh repeat yang tu. Cuba apa ni? Cuba tengok in detail juga macam mana nak dapatkan reaction force tu. Seperti saya bagi tahu sebentar tadi, kita tak perlu prepare. Kalau kamu ada structure yang macam dalam gambar sekarang ni kan, kamu takkan kamu nak preparekan 10x10 ni. So kita tengok dekat mana dekat support mana yang kita nak dapatkan reaction, then kita just prepare apa tu semua elemen dalam rows yang kita nak pakai tu sahaja. Itu pun dah cukup dah. Dan jarang kita tanya reaction pada banyak tempat sebab benda tu adalah repetitive process. Kalau kita dapat pada point number 1 sebagai contoh kan, in X direction, cara kerja dia dengan nak dapatkan pada point number 1 in Y direction ni sama je. So kita biasanya kita tak tanya benda yang sama banyak kali sebab dia proses yang sama. Dalam test 1 ni kita nak uji kefahaman student, itu kita punya target kita. Kan? Kalau student tu faham, jalan kerja dia tu cantik lah. Itu je. Any question guys? Semua dah buka puasa kan? Takut ada belum buka puasa lagi. Sambung puasa terus. Kalau masa saya dekat UK dulu, kena musim panas, sahur pukul berapa pagi pukul 3 pagi tu kita orang dah sahur lah. Lepas tu buka puasa je lewat pukul 8 lebih malam, kadang-kadang baru buka puasa. Kadang rasa cecah pukul 9 malam kot, which is itu tengah peak summer time lah. So dia punya tempoh dia lagi lama. Cuma dia untung dia sikit, dia apa tu, cuaca dia sana sama pun macam kita duduk dalam aircon dekat sini lah kan. Tak terlalu panas. Any question guys? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan sharekan dokumen ni kepada kamu juga dan boleh tengok, boleh cuba selesaikan. Hopefully dia boleh bantu kamulah nanti. Actually kalau kamu nak repeat benda yang sama je dalam dalam lecture note pun dah cukup sebenarnya. The understanding of how finite element works tu, which is very important kan. Kalau tengok problem-problem yang kita dah tengok sebelum ni, dia lebih melibatkan arrangement of the structure sahaja sebenarnya. Itulah, cuma orang bercakap dengan orang yang buat kerja tu tak sama kan.
Cakap bunyi macam senang ya kan. Bila nak buat tu baru rasa terhege-hege dia sikit kan. So kalau tak ada soalan, saya rasa kita stop kat sini. So saya akan sharekan QR code untuk kita punya meeting malam ni. Dan untuk besok kita